Hai, apa khabar? So, seperti yang dijanjikan, hari ini kita akan bincangkan pula kertas percubaan negeri-negeri lain. Jadi untuk yang pertama ini kita akan bincangkan kertas satu negeri Kelantan. Okey, so sebelum kita pergi kepada bahagian soalan, suka saya menasihatkan bahagian depan ini iaitu bahagian formula-formula. Ini jangan di-skip, okey. Sentiasa rujuk kepada bahagian ini sekiranya ada buntulah tak tahu apa formula dan sebagainya, rujuklah ke bahagian formula yang disediakan, okey, untuk membantu. Alright, so kita pergi kepada soalan yang pertama. So untuk membincangkan kertas soalan negeri-negeri lain ini, saya akan menggunakan dua bahasa. Okey, sekejap bahasa Melayu dan sekejap bahasa Inggeris lah. So, question number 1, yang manakah merupakan kuantiti terbitan? Okey, so the keyword here is derived quantity. So, ada 4 pilihan yang mana satukah merupakan kuantiti terbitan. So, the answer here must be B kan? Sebab saya tahu bahawa force equals MA. So, ini ialah terbitan. Masa, jisim dan juga arus elektrik adalah kuantiti asas yang tidak boleh diterbitkan oleh mana-mana kuantiti lain. Okey, nombor 2. Pasangan yang manakah adalah betul? Okey, so yang mana adalah betul? Daya, adakah skala? Tidak kan? Daya dia ada arah. Okey, weight. Ingat, weight dengan force ini dia adik-beradik. Satu force ialah F equals ma. Weight W equals mg. Okey, adik-beradik cuma bezanya ialah G dengan A. Tapi A dengan G ni pun sebenarnya adalah benda yang sama, iaitu acceleration. Okey, yang ini yang general, ini adalah pecutan graviti. Okey, pressure. Adakah pressure vector? Sebelum itu tadi weight pun salah lah. Dia bukannya skala, sebab daya adalah vektor, maka berat juga adalah vektor. Okey, tekanan. Adakah ianya vektor? Ingat apa yang kita belajar berkenaan dengan tekanan? Tekanan dalam cecair yang berada dalam suatu bekas yang tertutup adalah sama di semua arah kan? Jadi tidak mungkin ianya adalah vektor. So tinggallah momentum. Momentum sama dengan mv, mass time velocity. Velocity is a vector, right? So momentum juga dia ada arah lah, sama ada positif ataupun negatif. So the answer here is D. Okay, we go to question number 3. So you are given measurement 5.50, 5.49, 5.50. Okay, and then dia bagi tahu bacaan yang sebenar ialah 5.30. So, yang manakah adalah betul? So, bila tengok kepada bacaan ini, saya tahu bacaannya adalah konsisten. Okay, bacaannya konsisten, tapi adakah ianya accurate? Bacaan yang sebenar 5.3, tapi kita dapat 5.5, 5.49, 55. So, ianya adalah tidak accurate. Okay, so we go to the options. So, the answer adalah B. Okay. Now, next question. So, you are now given a ticker tape. Okay, ticker tape chart. Panjang yang ini 2 cm, ini 4 cm, 6 cm, 8 cm, 8 cm. Itu panjang pita-pita yang dilekatkan pada graf itu. Berapakah jumlah sasaran? Ini senang saja kan? So, hitung sajalah. Okey, so jumlah sasarannya ialah 2 tambah dengan 4 tambah dengan 6 tambah dengan 8 tambah dengan 8. So,
10, 26, 28. Okay, tambahkan sajalah. So the answer here is 28 cm. Alright, next question. Number 5. Yang manakah menunjukkan kesan inersia? Oh, ini lagilah senang. Okay, yang ini tak mungkin inersia. Ini pun tak mungkin inersia. Ini pun tak mungkin inersia. Okay, so inersianya adalah A, di mana bila kita hentak tu penukul ini ke bawah, kepala ini dia mengekalkan keadaan gerakannya. In other word, dia mengekalkan inersia gerakan. So, dia akan bergerak ke bawah menyebabkan kepala ini akan melekat ketat dengan kayu ini. Alright? So the answer is A ya. Okay, nombor 6. Okay, nombor 6 dia kata hasil tambah. The sum of forces 6 Newton and 8 Newton. Okay, hasil tambah 6 Newton dengan 8 Newton. Okay, kalau saya nak lukis, I will draw something like this. Okay, ini ialah 6 tambah. Okay, tambah. Ini 8. Okay, so dia mesti head to tail. Okay, ini kepala anak panah untuk yang ini, dia mesti jumpa dengan ekor anak panah yang berikutnya. So, kita tengok 8 dengan 6. Okay, dia bersambung. Okay, dia bersambung. Alright. 8, 6 bersambung. Okay, bersambung. Okay, dia dalam arah yang samalah. Okay, ini dia pergi sana, ini dia pergi atas. So, dia berpisah. So, ini tak mungkin. Ini berjumpa. Oh, tak mungkin. Dia tak bersambung lah ya. So, pilihan kita A dengan C. But here we are talking about hasil tambah. So, di mana bermula sini, berakhir di sini, jadi hasil tambahnya adalah ke arah atas. Okay, mula, akhir. Yang ini tengok. Kita mula sini, kita berakhir sini kan. So, tetapi anak panah ni pergi ke bawah. So, ini bukan hasil tambah. So, gambar rajah ini menunjukkan ianya dalam keadaan equilibrium. Okay, di mana net force-nya adalah sifar. So, yang ini kita ada hasil tambah 8 Newton dengan 6 Newton, dapatlah 10 Newton. Okay, follow. So, the answer is A. Alright, so we go to question number 7. Okay, we have airbag. So, what is the function of the airbag? Okay, itu pun senang saja. Definitely untuk mengurangkan daya impulse. Remember that our F equals mv minus mu over T. So, bila T naik, okay, T increase, maka F akan decrease. So, ini akan mengurangkan daya yang bertindak ke atas penumpang tadi. Okay. 8. Durian is falling from a tree with physical quantity remains constant. So, kuantiti apakah yang kekal? So, saya tahu dia mestilah jatuh dengan pecutan graviti. Okay. So, final velocity tak mungkin, dia bergantung kepada ketinggian. Masa jatuhan tak mungkin. Okay. And then, rate of change of velocity, apa benda ini? Okay. V minus U over T kan? So, ini ialah formula untuk pecutan. Okey, dan ini adalah pecutan graviti yang tidak berubah. So, the answer must be C. Alright, next question, number 9. So, rajah 3 menunjukkan daya-daya bertindak ke atas sebuah kapal terbang yang bergerak ke hadapan dengan satu pecutan. Okey, dia bergerak ke hadapan, dia bukan bergerak ke atas ke bawah. So, bermaksud kita punya daya angkat dengan berat adalah sama. Okey, yang berbeza mestilah tujah ke hadapan dengan daya seretan. So, oleh kerana ada pecutan, bermaksud mestilah ada daya bersih yang bertindak ke hadapan. Dia bergerak ke hadapan kan. Alright, so F mestilah daya tujah ke hadapan, okay, forward thrust, okay, tolak dengan kita punya drag force. Alright, so ini ialah daya bersih yang bertindak. So, ini F equals to M A kan.
equal to T minus D. So, I do know that my tujah kehadapan mestilah lebih besar daripada daya seretan. Okay, so we go to the option. Okay. So, kalau tengok di sini, okay, jawapannya adalah C. Tujah kehadapan lebih besar daripada daya seretan. Okay, so saya ada F net here. Ada daya bersih. F net adalah bukan sifar. Okay. Alright. Yang ini pula F net pun bukan sifar kan? Tapi mengapa salah? Why wrong? Sebab dia kata daya seretan lebih besar daripada tujah kehadapan. Bermaksud mana arah kapal terbang pergi? Kapal terbang itu dia kostan kan? Dia reverse. Just imagine that airplane can reverse in the sky. Alright. So we go to the next one. Nombor 18, diagram 4 shows three spring arrangement RS and T. All spring used are identical. Okay, dia bagi tahu the springs are identical. Spring sama. So, which comparison of the total extension, okay, when weight of 500 gram is hung? Okay, so yang ini dia akan memanjang sebanyak berapa? So, dua spring sambung secara selari. So, pemanjangannya kita boleh letak saja 1/2 lah. Sebenarnya adalah X per 2 lah, di mana X ini ialah pemanjangan kalau kita guna satu spring. Okay. Follow, but in this case, saya abaikan X, saya letak 1/2 lah untuk senang. Jadi, jumlah pemanjangannya ialah 1/2. Okey, yang ini 2 spring selari, so 1/2. Sini 1 spring saja, so ini 1. Follow. So, jumlah pemanjangannya ialah 1/2 ataupun kita boleh letak sebagai 3/2 lah. 1/2. Okey, sekarang ni saya ada 4 spring, jadi sini pemanjangannya ialah 1/4. Yang ini 2 spring selari, so 1/2. Okey, tambahkan, dapatlah 3/4. Alright. So, kita diminta untuk melihat yang manakah perbandingan yang betul. So, saya nampak di situ, yang paling panjang ialah 3/2. Okey. Betul? Kemudian diikuti oleh 3/4 dan akhir sekali ialah 1/2. Alright. So, yang manakah yang paling panjang? S. S paling panjang. Dan paling pendek adalah R. Alright. So, S lebih panjang. S paling panjang, R paling pendek. Follow. Okey, S paling panjang 3/2 dan R paling pendek 1/2. So, the answer here is A lah. So, we go very fast on this, alright. So, number 11, basic assumption of kinetic theory of matter. Okay, teori kinetik jirim. Okay, so apa assumptionnya? Melihat kepada pilihan A, B, C, D ini, okay, definitely kita akan letak jawapannya D kan? Sebab dia mengatakan bahawa tenaga kinetik bertambah apabila suhu bertambah. Alright. Ini definitely lah. Bila suhu meningkat, maka tenaga kinetik juga akan meningkat. Molekul-molekul akan bergerak lebih cergas. Alright. 12. Diagram 5 shows force F1 exerted on a small piston Q, producing pressure through the liquid. The pressure is transferred to the large piston R. Okay, ini R. To produce force F2. Okey. Yang manakah adalah benar? Okey. So, untuk yang ini, cuba kita perhatikan. Saya tahu bahawa P1 dengan P2 adalah sama. P1 sama dengan F1 bahagi dengan A1. Sama dengan F2 bahagi A2. So, F2
sama dengan A2 bahagi A1 kan. Okey, darabkan dengan F1. So, melihat kepada gambar rajah ini, saya tahu A2 lebih besar daripada A1. Okey, A2 lebih besar daripada A1. Dan ini secara logiknya, maka kita akan katakan bahawa F2 juga adalah lebih besar daripada F1. Okey, sebanyak A2 bahagi A1 lah. Sebab nilai nisbah ini is greater than 1. Correct? Alright. So, tengok pilihan jawapan. Okey, F2 is greater than F1. So, the answer must be D. Simple saja kan, senang. Alright, move on to question number 13. Rajah menunjukkan bacaan penimbang berat apabila bongkah logam digantung di udara dan ditenggelamkan ke dalam air. Alright, so dalam udara saya ada 7. Okey, sini 7 Newton. Ditenggelamkan dalam air, bacaan menunjukkan 4 Newton. Okey, so saya hilang 3 Newton kan. So, mengapa hilang 3 Newton? Sebab ada satu daya yang tolak ini ke atas sebanyak 3 Newton. Okey, so dia tolak menyebabkan bongkah ini dan kelihatan semakin ringan lah. Okey, semakin ringan sebanyak 3 Newton. Tapi tambah balik 3 tambah 4 dia akan kekal 7. So, apakah daya ini? Okey, so daya ini ialah daya apungan, buoyant force. Alright, so we go to the option given. Alright, so yang manakah jawapan terbaik? Okay, so the buoyant force, C ya. Buoyant force sama dengan weight of metal block in air tolak dengan weight of metal block in water. Alright, so ini 7 tadi kan. Tolak dengan 4. So, buoyant force-nya ialah 3 Newton. Okey. Sambung soalan nombor 14. Rajah menunjukkan manometer mengukur tekanan suatu bekalan gas. Jika tekanan gas itu ialah 91 cm merkuri. Okey, so P gas. Okey, P gas ialah 91 cm merkuri. And then we are also given that the atmospheric pressure is 76 cm merkuri. Alright, so bermaksud saya ada tekanan atmosfera yang menekan di sini sebanyak P atmospheric ialah 76 cm merkuri. So you are given this problem, dia dah siap-siap tanda sini kan. Okay, so pada titik ini, at this points, alright, tekanan mestilah sama. Okay, let's say inilah titik A, ini titik B. Siapa tekan titik A? Okay, so pressure at point A mesti sama dengan pressure at point B. Yang tekan titik A ialah tekanan gas. Okay, so here I have P gas. Siapa yang tekan B? Di atas B itu saya ada tekanan oleh merkuri. Atas lagi ialah tekanan oleh atmosfera. Alright. So, P gas ialah 91. P merkuri ialah H. Tak tahu. And then plus P atmospheric ialah 76. So, can we find H now? Alright. So, H is 15 cm merkuri. Okay. So, the answer is B. Alright. Now, let's go to the next one. Rajah 8 menunjukkan tiub venturi disambung kepada 3 tiub kaca ABC ya. So, sini udara masuk, maka halaju sini mestilah rendah. Okey, sini keluar, maka sini halajunya mestilah lebih tinggi. Alright. Sini area yang sempit. Okey, sempit, maka di sini halajunya adalah sangat tinggilah berbanding dengan A dan juga C. So, apa yang kita tahu tentang Bernoulli? Bernoulli kata kalau halaju rendah maka tekanan adalah
tinggi. Okey. So ini laju tinggi, maka tekanan adalah rendah. So yang ini ikutlah, dia tekanan dia lagilah rendah. So kita lihat tekanan pada A dengan pada C ya. C tekanan tinggi, jadi dia akan tekan air ini lebih jauh ke bawah. Berbanding dengan kawasan C, tekanan lebih rendah, so dia tekan sedikit. Okey, dia tekan air ke bawah lah sedikit. Alright, so kita akan dapat, it's supposed to be something like this kan, straight line. Tapi oleh kerana di sini tekanannya lagi rendah compared to this one here, so kolom udara di sini adalah yang paling pendek lah. Alright, follow So kita pergi kepada pilihan jawapan yang manakah adalah benar. Alright, so saya tahu tadi bahawa kelajuan pada A lebih kecil berbanding kelajuan pada C kan? And then kelajuan pada B pula lebih besar daripada kelajuan pada C. Okey. VA lebih besar daripada VB. Okey, betul ke? Okey, salah kan? So ini salah lah. Okey, VA lebih kecil daripada VB. Betul kan? VB lebih besar daripada VC. So ini pernyataan yang betul. So yang ini tak perlu tengok yang ini lagi lah kan. Right? Tak apalah, kita tengok sajalah. Dia kata di sini VC lebih besar daripada VB. Ini dah salah dah. So tak perlu nak tengok lain dah. Yang tinggal hanya pilihan B sahaja. Alright. 16. Diagram shows a simple mercury barometer. The height H of the mercury column will decrease if. Okey, ketinggian H itu akan berkurang jika. Jika bila? So, tengok bacaan A, B, C. Pilihan A, B, C dan D, yang manakah yang terbaik? Okey, so definitely D. Bila dibawa ke atas puncak gunung, okey, kita tahu tekanan di atas gunung dia mesti lebih rendah. Alright, sebab udara lebih nipis lah, jadi tekanannya mestilah lebih rendah. So A, B, C ni kalau diikutkan, ketinggiannya itu tiada berubah. Okey, no change sepatutnya. Okey, no change in vertical height. Ketinggian menegaknya tiada perubahan. Okey, kita angkat sedikit ke, ketinggiannya kekal sama. Kita masukkan lagi tube itu ke, tube ini kita masukkan lebih dalam ke dalam, ketinggian H ini kekal sama. Sebab H adalah tekanan atmosfera. Alright, so we go to number 17. Okey, dibagi gambar ini. Yang manakah adalah hubung kait yang betul di antara tekanan air dan kedalaman air? So, untuk yang ini, ingat kepada formula P equals to rho G H. So, apa hubung kait P dengan H? P adalah berkadar secara langsung dengan H. So, bermaksud graf kita bermula dengan 0,0 dan garis lurus. Alright, so the answer is A. Alright. Okay, kita teruskan dengan soalan 18. Muatan haba tentu is 4200 joule per kilogram per degree Celsius. So, ini bermaksud 4200 joule tenaga haba diperlukan untuk apa? Okey, suhu mestilah 1 darjah Celsius, jisim mestilah 1 kilogram lah. Alright. Dan ini ialah water. Okay, so ini pun water. So the answer automatically adalah A. Alright. So ini ice to water, water to steam. Ni ice, ni tak ada kena-mengena lah. Okay. Water to steam ni, ice to water ni dia bukan specific heat capacity kan. Itu adalah latent heat. Okay. Haba pendam. Alright. 19.
Rajah 11, suhu badan seorang bayi diukur oleh seorang doktor. Bacaan diambil selepas beberapa minit untuk memastikan apa? Memastikan suhu termometer itu adalah sama macam suhu bayi kan. So we are talking about thermal equilibrium. Okay. So that is thermal equilibrium. So what do we know about thermal equilibrium? Okay. Ini mengatakan bahawa the net flow of heat equals 0 kan. Okay. Net flow of heat iaitu kadar pengaliran haba adalah kosong. In other words, we are saying that temperature is the same for both object. Okay, objek A mestilah sama dengan objek B suhunya. Alright, so let's go to the option. So yang mana satukah jawapan terbaik? Alright, so the best answer is kadar perpindahan haba bersih adalah sifar. Okay, sifar sini menunjukkan equilibrium. Okay, alright. So we go to the next question, number 20. So now we are given 800 watt of immersion heater. Okay, so saya tulis dahulu power ialah 800 watt to change 1 kilogram of ice at 0 degree to 60 degree. Okay, mass is 1 kilogram. Suhu 0 darjah Celsius. Final temperature is 60 degree Celsius. Alright, from 0 to 60 ya. Ini ialah ais. So bermaksud ais dia mesti melebur dahulu menjadi cecair, okey, ataupun menjadi air. Lepas tu barulah suhu air itu akan meningkat. Follow So ais dia mesti tukar dahulu kepada water. Okay, then the water akan naik suhu dia lah. So bermaksud saya ada ais, jadi saya mesti guna Q equals ml. Kemudian suhu air meningkat, so Q equals mc theta. Alright, so untuk mencairkan ais, so jisim tadi adalah 1 kilogram. And then L, okay, mana L? Okay, specific latent heat of fusions of ice. Bukan yang ini ya, latent heat, sebab suhu tidak berubah semasa perubahan keadaan girim. So here is 3.4 times 10 to the power of 5. Alright, so we get 3.4 times 10 to the power of 5. So di sini pun sama juga. Okay, M ialah 1. Okay, now C ialah specific heat capacity. That will be 4200. So here is 4200. And then suhunya berubah 0 kepada 60. Jadi beza suhunya adalah 60 darjah Celsius. Alright. So ini kirakan saya belum kira yang ini. Sekejap, kita kira dahulu 4200 multiply by 60. That would be 2.52 times 10 to the power of 5. Okay, so ini joule, ini pun adalah joule. Okay, so hitungkan jumlah ini. Okay, so kita punya total heat di situ Q sama dengan, so let's say ini Q1, ini Q2. That will be Q1 plus Q2. Okay, campurkan sahaja, awak akan dapat 5.92. Okay, 5.92 darab dengan 10 kuasa 5 joule. Okay, tapi soalan minta apa? Hitungkan masa. So remember dalam bab ini, kalau sebab oleh kerana haba dibekalkan oleh tenaga elektrik, maka Q kita boleh tukar kepada P T kan.
Okay, so P kita ialah 800 watt. Darabkan dengan masa equals 5.92 times 10 to the power of 5. So, kirakan T. So, when you do that, you should be able to get the answer 740 seconds. So, the answer here is C. Okay, number 21. Which of the following graph shows the relationship between volume and absolute temperature of a fixed gas at constant pressure? Alright, tak apa. So, remember kita punya hukum gas semesta ataupun universal gas law yang mengatakan bahawa P1 V1 over T1 equals P2 V2 over T2. In other words, we are saying that P, V over T ni adalah constant. Dan kita nak tahu apa hubung kait V dengan T. Okay, so I'll put my V here dan saya bawa saya punya T ke sebelah. Okay, so that will give you T over P multiplied by a constant. Correct? Okay, now apa hubung kait V dengan T? So, I do know that V berkadar langsung dengan T. Alright? So, ingat bahawa kita punya temperature ini mesti dalam Kelvin. Ini untuk hukum gas, temperature must always be in Kelvin. Alright. So, which of these options is the answer? So, definitely the answer is D. Okay, syaratnya temperature must be in Kelvin. Okay, yang ini kalau this temperature is in degree Celsius, maka ini betul lah. Alright, di mana kalau kita panjangkan kita punya X ini ke belakang, garisan ini, graf ini dia akan potong pada satu titik bersamaan dengan negatif 273 darjah Celsius. Tapi soalan dah bagi tahu suhu kita dalam Kelvin kan. So the answer is D lah. Okay. We move on to question number 22. So here we have a cooling curve of naphthalene. So meaning to say that, so here we start off with liquid, alright, and then we end up with solid. Okay, so at this point here, I have something that is horizontal, meaning to say that the temperature is constant. So di sinilah berlakunya pembekuan kan, alright, freezing. So meaning to say at this point, saya ada dua keadaan jirim, iaitu liquid and also solid. Mereka wujud secara bersama-sama. Semakin mendekati O, okay, semakin banyaklah solid pepejal. Sampai ke titik O ini, semua dia dah jadi solid. Alright. So at which stage the substance is in solid state and liquid simultaneously? Itu senanglah, definitely NO. Alright. So the answer is B. Alright. Diagram 13 shows an image in mirror X. Tangan jadi besar dalam mirror ini. Alright. So what is the type of mirror X? So itu definitely mestilah concave lah. Alright. So plane mirror tak mungkin dia membesar. Convex mirror dia sentiasa lebih kecil. Alright. Hanya concave sahaja yang dia boleh besar, boleh kecil. But in this case adalah concave lah. Alright. Okay. We go to question number 24. Diagram 14 shows an object placed in front of a convex mirror. Okay, convex mirror. So, kalau saya lengkapkan bulatan ini, bermaksud saya akan menggunakan F dan C yang ini ya. So, ingat, ini lukis paralel dengan paksi utama, kemudian akan dipantulkan mesti dari F.
Okey, pantul pergi dari F. Sorry. So here must be a solid line. Dia pantul lah. Saya freehand saja. Okey, itu satu. Yang keduanya dari sini sambung pergi ke C kan? So we just go straight pergi ke C. And what do I know about this line? Dia pergi ke C, maka dia akan dipantulkan pada garisan yang sama. Alright? Cuma yang ini biasanya kita akan lukis dia garisan putuslah. Alright? Okey. Sebab yang ini dia berada di belakang cermin. So that's why we have to draw this putus-putus. So di manakah letaknya kita punya image? Okey, cari titik persilangan. So dia bersilang pada titik inilah more or less. Alright. So apakah ciri image ini? Saya tahu image-nya adalah tegak, upright. Kemudian ianya adalah lebih kecil. Okey, ataupun diminished. Okey, dan ianya adalah maya kan? Sebab objek dengan image berada pada sebelah yang berlainan. Okey, so we go to the option. So yang manakah yang terbaik? Okey, so diperkecilkan, tegak, maya. So the answer is C. Alright. Dia senang saja kan? Tak susah pun. C ya. Okay, we move on to question number 25. Diagram 15 shows a light ray is travelling from air to water. Dari udara masuk ke dalam air ya. Okay, so I can see that sinaran cahaya ini dia masuk ke dalam air, ianya mendekati normal lah. So what is the speed of air in water? Given that the speed of light in air is 3.0 times 10 to the power of 8. Okay, so first kita cari dahulu refractive index. Refractive index sama dengan sin of 54 divided by sin of 35 degree. Okay, so this one you should be able to get I think it's 1.41. Okay, so ini adalah refractive index 1.41. Kalau dapat jawapannya kurang daripada 1, bermaksud kita terbalikkan nilai sin, nilai sin itulah. Okay, yang pastikan nilai n ini nilai refractive index ataupun indeks kebiasaan sentiasa lebih besar daripada 1. And then I also know that n refractive index sama dengan kelajuan cahaya dalam vacuum. Okey, dalam vacuum bahagi dengan kelajuan cahaya di dalam medium. In this case is water. Okey. So, n kita dah cari tadi 1.41. Kemudian kelajuan dalam vacuum pula adalah 3.0 darab 10 kuasa 8. Yang ini ya, speed of light in air is 3.0 times 10 to the power of 8 lah. Okey. Bahagikan dengan speed of light in water. So, can you now find? Boleh cari berapa nilai kelajuan dalam air itu? Okey. So, awak akan dapat jawapan 2.13 darab 10 kuasa 8 meter per second. So the answer there is B. Okay. Let's move on to question number 26. Diagram 16 shows a light ray travels from 3 medium PQR of different optical densities. Okay, ketumpatannya tidak sama. So let's analyze this. Dari P pergi ke Q, saya nampak dia mendekati normal kan? Okey. Mendekati normal bermaksud P mestilah kurang tumpat berbanding Q. Betul? Sebab alur cahaya ini dia mendekati normal. And then di sini pula saya nampak dia
semakin jauh normal. Okay, so antara Q dengan R ini, definitely R ini dia kurang tumpat berbanding dengan Q. Sebab dia masuk kawasan kurang tumpat, jadi dia akan menjauhi normal. Alright, so R kurang tumpat daripada Q. Okay, follow in fact, di sini sebenarnya apa yang berlaku adalah dipantulkan pada surface ini kan, pada sempadan ini. So, sudut ini mestilah bersamaan dengan sudut genting. Here must be our critical angle. So, berapa nilai di sini? Okay, so you can use your mathematics. Kalau saya panjangkan yang ini, okay, kalau ikut yang ini 22, maka sini pun adalah 22 darjah. So, itu adalah kita punya sudut genting. Alright, so let's go kepada pilihannya. Okay, sudut genting. Okay, pilihannya adalah B dengan D kan? Okay, B dengan D. Okay, so yang A dan C ni kita tolak tepi lah. So, kita tengok optical density-nya. Alright, so saya tahu yang paling besar, kalau nak dibandingkan, paling besar density-nya adalah Q kan? Okay, so if I go to the option di sini, kalau tengok di sini dia kata P lebih tumpat berbanding Q. So, ini dah tentu salah. Alright. So, yang ini pula dia kata P kurang tumpat berbanding Q. Betul kan? And then R pun kurang tumpat berbanding Q. Pun betul. Right? So, the answer is D. Alright. Number 27. Diagram 17 shows the optometrist chart view through spectacle. Okay, so saya nampak bila dia tengok melalui cermin mata ini, objek itu dia jadi semakin besar. Okay, the image is larger lah, become besar pula. Become larger. So, which type of lens is used for the spectacle and at which point or which position the object is placed? Alright, so objek semakin image-nya adalah besar, lebih besar berbanding dengan image. Alright, so melihat kepada pilihan jawapan ini, so saya akan mengatakan C inilah jawapan dia. Alright, so it must be a convex lens. Concave tak mungkinlah concave. Kalau ingat concave, image-nya sentiasa lebih kecil. So, hanya ada dua pilihan lah sebenarnya. Sama ada kita nak pilih A ataupun C. Alright. But in this case, the answer must be C, di mana U lebih kecil daripada F. Kita letakkan objek pada jarak kurang daripada jarak fokus. Kemudian, image-nya itu adalah virtual. Sebab kita hanya dapat tengok pada cermin. Alright. Okay, number 28, Ahmad House is located near a train station. At night, the train siren can be heard clearer compared to the day. Oh, very simple. Pada waktu malam, gelombang bunyi itu dia akan bergerak ke arah bumi kan? Dia bukannya naik ke atas. Waktu siang dia naik ke atas, malam dia turun ke bawah. That's why kita boleh dengar bunyi dengan lebih jelas pada waktu malam. Okay, so A, B, C. Sound wave is refracted to the Earth's surface. Okay, the answer must be C. A very straightforward question. Okay, now we go to question 29. Diagram 18 shows the interference patterns of three monochromatic light source of P, Q, and R. Okay, so maksud monochromatic ini ialah cahaya itu cuma ada satu warna saja. Okay, di sini lambdanya, okay, dari sini ke sini satu objek lambda lah. So, lambdanya ialah 6 mm. Ini lambdanya, the wavelength is 5 mm and here the wavelength is 4 mm.
Okey. So, kita akan letak di situ dari segi lambda P lebih besar daripada Q and then Q lebih besar daripada R. Okay, and then what do I know about the speed? Remember that for speed untuk wave, speed equal to F lambda. Lambda besar, maka speed pun akan jadi besar juga lah kan? Okay, so in terms of the speed, P lebih laju berbanding Q, Q lebih laju berbanding R. Okay, so what are the spectrum colors of light sources P and P, Q and R? Okay, ingat apa itu warna-warna spektrum, warna-warna pelangi? Okay, kita ada warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, indigo, ungu kan? Okay, MJK, hari bulan, ayu. Okay, so saya tahu merah ini kelajuannya lebih besar. So, semakin saya ke arah kanan, lajunya berkurang. Okey. So, yang manakah antara pilihan A, B, C, D ini mewakili P, Q dan R? Di mana dari segi kelajuan P, okey, saya tulis semula dari segi kelajuannya P lebih laju berbanding Q. Q lebih laju berbanding R. Okay, so look carefully at the option. You can see that the answer here is D. Okay, P, okay, merah. Q, kuning. R ialah biru. Okay, ikut urutan merah, kuning, and then biru. So, kelajuannya semakin berkurang bila pergi ke arah sana, ke arah kanan. Okay, Dik. We go to question number 3. Okay. Apakah fenomena gelombang ini? Dia masuk ikut celah. Okay. So, ada celah di sini bermaksud ini mestilah pembelauan lah. Senang saja. So, the answer here is C. Okay. Pembelauan. Okay. So, we stop here first. Kita akan sambung sebentar lagi.